Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina binti Aziz, nombor matrik 13-3A19F1084. Saya dari kumpulan 7. Hari ini kami akan membuat pembentangan daripada case study kami yang bertajuk Water Distribution System. Nama pensyarah kami ialah Puan Rahayu binti Muhammad Adnan. Kami dari kelas 3A 3S4. Saya akan memulakan dengan sistem pengagihan air. Matlamat utama sistem agihan air adalah untuk membekalkan air yang boleh diminum pada tekanan dan kuantiti yang mencukupi. Seterusnya, kuantiti dan tekanan dianggap mencukupi apabila ianya menepati keperluan semua kegunaan air termasuk untuk tujuan pemadaman kebakaran. Sekiranya berlaku kekurangan air, ianya perlu tidak melebihi kadar minimal 15%. Akhir sekali, keseluruhan sistem mestilah ekonomik, tahan lama dan senang untuk diselenggara. Okey, ini adalah contoh proses pengagihan air. Okey, untuk case study yang kami buat, ini adalah latar belakang tempat yang kami pilih, iaitu daerah Kemaman terbahagi kepada 11 mukim dengan pusat pentadbiran dan ekonominya tertumpu di Bandar Cukai. Daerah ini dengan keluasan kira-kira 8,000 batu persegi atau 254,000 hektar. Ketiga, selepas Hulu Terengganu dan Dungu bersempadan dengan Laut Cina Selatan. Bilangan penduduk bagi daerah Kemaman ini ialah 5,000 orang. Dari segi ekonomi dan sosial untuk daerah Kemaman ini ialah penduduk terlibat dengan aktiviti pertanian, penternakan, perikanan dan industri kecil sederhana iaitu IKS. Okey, ini adalah maklumat kawasan yang kami pilih. Okay. Kami memilih satu kawasan iaitu Kampung Geliga yang mengandungi 5,000 orang penduduk secara keseluruhannya. 5,000 orang ni untuk daerah Kemaman tu sikit sajalah sebab Kemaman tu tidaklah terlalu padat. Daerah yang kami pilih tu tidaklah terlalu padat. Okay, kami hanya mengambil kawasan Kampung Geliga kecil yang mempunyai 2,800 penduduk. Alamat lokasi yang kami pilih ialah Kampung Geliga 24,000 Kemaman Terengganu. Nama jalan utama ialah Jalan Todak. Ini adalah taburan penduduk Kampung Geliga. Kita tengok catapai ini untuk belah kiri saya ini adalah 2,800 orang, manakala belah kanan saya adalah 2,200 orang. 2,800 ini untuk Kampung Geliga kecil, kampung yang kami pilih, daerah yang kami pilih. Okey, untuk 2,200 orang ini pula Kampung Pantai Geliga. Dua-dua kampung ini merupakan daerah Kemaman, kawasan yang kami pilih, tapi kami hanya mengambil Kampung Geliga kecil sahaja untuk case study kami ini. Okey, walaupun taburan penduduk Kampung Geliga ini penduduknya hanya sedikit, tetapi terdapat juga kemudahan yang ada di kampung tersebut seperti pondok polis, masjid, klinik kesihatan. Dari segi pendidikan pula terdapat sekolah-sekolah, ada kampus wilayah timur iaitu Intim dan sebagainya. Dari segi usahawanan pula, usahawanan kepuk lekor, otak-otak dan sebagainya. Okay, jenis-jenis tanah di kawasan tersebut ialah tanah pamah. Ia sesuai untuk aktiviti perumahan dan perselenggaraan. Bentuk muka bumi kawasan tersebut pula ialah tanah rata. Okey, untuk tanah pamah dan tanah rata ini, ia sesuai untuk aktiviti harian daerah yang kami pilih. Contoh, penternakan, perikanan, pertanian. So, bila kita kata jenis tanah ataupun muka bentuk bumi ya macam tanah tinggi ke kan, macam tak sesuai lah dengan daerah yang kami pilih tu, dengan aktiviti mereka. So tanah pamah dan tanah rata ini adalah jenis tanah dan bentuk muka bumi yang paling sesuai. Okey, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mahfuzah binti Ramli, nombor matrik 13 DKA 19F1069. Hari ini saya akan terangkan tentang sistem penagihan air. Kumpulan kami menulis sistem graviti kerana sistem graviti ini boleh digunakan apabila air ini disalurkan daripada tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dengan menggunakan daya graviti. Keadaan ini diadakan dengan membina mini logik alahani di atas tapak yang arasnya. Logik olahani di atas tapak yang arahnya lebih tinggi daripada pengguna. Servis area ini adalah pengguna. Tekanan ini perlu dikawal supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Kerana apabila ia terlalu tinggi, dia boleh merosakkan sistem agihan. Apabila dia terlalu rendah, dia boleh menyusahkan kepada pengguna iaitu servis area. Fizikal tangki simpanan yang tinggi memberi tekanan kepada air menggunakan daya graviti untuk disalurkan ke premis pelanggan. Seterusnya, kita kenali ciri-ciri sistem graviti. Dia tidak memerlukan pan kerana setiap ruangan paip itu dah ada tekanan yang mencukupi. Lepas tu, air disalurkan daripada tempat tinggi ke tempat yang rendah menggunakan daya graviti. Tekanan ni perlu dikawal bagi mengelakkan tekanan berlebihan yang boleh merosakkan kelengkapan dalam sistem. Okey, kebaikan dia, sistem ni dia paling baik dan menjimatkan kos. Dia juga sesuai untuk kawasan bandar yang terletak di kaki bukit atau lembah di mana kawasan tersebut lebih rendah daripada punca air. Okey, keburukan dia, tekanan air dalam paip ni menjadi terlalu tinggi jika kawasan tersebut terlalu rendah berbanding loji rawatan, di mana kawasan pengguna tu bila terlalu rendah daripada loji rawatan, tekanan air dalam paip tu menjadi terlalu tinggi. Seterusnya, keburukan dia adalah paip mudah rosak. Okey, seterusnya kita tengok lokasi kawasan yang kami pilih. Ini adalah Kampung Geliga Kecil, di mana kawasan A, B, C dan D. Seterusnya, peta udara bagi Kampung Geliga Kecil. Ini adalah Kampung Geliga Kecil. Yang anak panah ni Kampung Geliga Kecil. Seterusnya, peta topografi bagi Kampung Geliga Kecil di sini. Ini juga ada di sini Kampung Geliga Kecil. Seterusnya, lokasi tangki utama kami letak di sini di lorong Todak 3. Sini adalah lokasi tangki utama bagi kumpulan kami. Seterusnya, jenis tangki yang dirancang. Okey, kumpulan kami memilih tangki menara kolam konkrit bertertulang. Sebab apa? Sebab ia ni lebih digemari kerana penyelenggaraan yang murah dan hayat kegunaan yang menjimatkan. Dan dia juga boleh dibina atas tanah atau ternaik mengikut keperluan tekanan dan keadaan tapak. Okey, keadaan tapak ni amat penting kerana sebelum merancang tangki ni kita perlu lihat keadaan tapak tu. Sebab kolam tu dia boleh dibuat sama ada bentuk bulat atau segi empat. Jadi, kita kena tahu keluasan tapak tu cukup tak untuk buat bentuk bulat sama ada bentuk segi empat. Bentuk bulat ni dia lebih murah dari bentuk segi empat, terutamanya jika isi padu kolam tu kurang daripada 13,500 meter kuasa disebabkan oleh penjimatan reka bentuk struktur dan geometri. Okey, bentuk segi empat ni boleh guna apabila pembinaan kolam bulat ni tidak menjimatkan atau ketiadaan ruang didapati. Sebab tu pentingnya keadaan tapak tu, macam jenis tapak tu macam mana, ruang dia mencukupi atau tidak. Okey, tangki ternaik juga dipilih apabila terdapat tanah tinggi untuk mencapai keperluan tekanan. Tangki ternaik adalah lebih mahal di samping aspek estetik yang perlu diambil kira. Okey, pembinaan tangki ni dia perlu mematuhi undang-undang dia iaitu BS 5337. Okey, kita tengok contoh. Tangki ini adalah tangki menara konkrit bertertulang. 3 gambar ni contoh yang saya pamerkan kepada kami. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika Nadira binti Azlan, nombor matrik 13 DKA 19F1199. Saya akan terangkan jenis sistem paip yang kita akan gunakan bagi kawasan ini adalah sistem bulatan atau gelang. Ia lebih kurang seperti sistem grid. Bezanya dia mempunyai satu gelang sama ada berbentuk bulat atau segi empat.
yang disediakan di sekitar kawasan yang memerlukan bekalan air dengan paip utama melilingi kawasan bekalan. Sistem ini sesuai digunakan bagi bandar yang mempunyai sistem jalan raya yang teratur dan lurus. Ia biasanya digunakan terutama untuk membekalan air kepada satu kawasan yang penduduknya padat supaya kawasan itu mempunyai tekanan air yang tinggi. Ini adalah gambar rajah sistem bulatan atau gelan. Ini adalah lakaran saliran paip bagi kawasan Kampung Gelika, iaitu Lorong Todak. Kita mempunyai 3 saluran paip melalui kawasan ini. Jenis paip utama yang akan digunakan adalah jenis paip poli HDPE. Dia akan airnya akan mengalir terus kepada sistem taki dan melalui paip ini untuk jarak yang jauh. Sudah tentu kita tidak mahu tekanan air akan terganggu sepanjang proses pengangkutan air. Saiz paip premier yang digunakan juga lebih besar berbanding paip sekunder. Lagi besar paip, lagi banyak air boleh dihantar untuk satu ke satu masa. Dari segi ketahanan ni, HDPE ni lebih keras dan tebal berbanding LDPE yang mudah lentur, lembut dan mudah dipotong dengan gunting biasa. Seterusnya, polietilena ini berketupatan tinggi. HDPE ni lebih kuat dari paip PVC dan paip boleh dihasilkan dengan panjang dan diameter yang lebih besar. Panjang melikat hingga 1000 kaki tersedia untuk ukuran tertentu, menjadikan paip ini sesuai untuk jangka masa yang panjang. Panjang paip ini boleh disatukan dengan haba untuk menghilangkan semen toksik dan menyebabkan seni tahan bocor yang lebih kuat. Ini adalah gambar paip poli HDPE yang kita akan sambung. Ini contoh sambungan paip bawah tanah untuk dihantarkan terus ke rumah penduduk. Kita menggunakan penyambung ini untuk menyambungkan paip-paip itu kepada rumah penduduk. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nomaya Kamilah binti Tirawan. Nombor kabineti saya 13DK19F1009. Okay, saya akan menerangkan tentang pengiraan di Kampung Gelika. Okay, sebelum mereka bentuk saiz paip sistem agihan dapat dilaksanakan, tata atau paip serta semua lekapan yang diperlukan harus dipastikan terlebih dahulu. Pemilihan jenis sistem paip bagi sesebuah bandar atau skim perumahan perlu mengambil kira faktor kos dan keberkesanan perkhidmatan. Okey, kita akan menggunakan rumus Hazen-Williams. Okey, di mana H adalah kerugian terus. Kerugian terus ni adalah head loss. Okey, Q pula adalah kadar aliran. Kadar aliran ni adalah flow rate. Okey, dan yang terakhir D iaitu diameter pipe. Okey, ini adalah anggaran saiz setiap pipe. Okey, pipe AB 200 mm, pipe BC 150 mm, pipe CD 150 mm. Okey, surface level ni adalah dari water tank hingga ke permukaan tanah. Okey, water tank dari permukaan tanah adalah 200 meter. A pula part A dari
dari permukaan tanah adalah 180 mm. Dan pipe B adalah 160 mm dan C 140 meter, D 120 meter dan ketinggian pipe tu adalah ketinggian pipe AB sama dengan 800 meter. Ketinggian pipe BC 500 meter. Ketinggian pipe CD adalah 130 meter. Okey, Q dia adalah 150 liter per kapita per day. Okey, ini adalah penyelesaian untuk pengiraan tersebut. Mula-mula kita kena lakarkan anggaran gambar rajah untuk menggambarkan setiap bilangan orang yang berdekatan dan berjauhan dengan tangki air tersebut. Kita dapat lihat di sini semakin jauh bilangan setiap orang dengan tangki air, semakin berkurang bilangan populasi di kawasan itu. Okey, ini adalah lakaran anggaran gambar rajah seterusnya, iaitu berapa jarak tangki air dengan permukaan tanah itu seperti 7. Okey, saya dah terangkan anggaran ini pada mula-mula pembentangan saya. Okey, kita dapat lihat di sini water tank, iaitu tangki air ini jarak dia dengan permukaan tanah iaitu 200 meter. Ni pipe A, jarak dengan tanah itu 180 meter. Pipe C pula, pipe B pula 160 meter dari permukaan tanah. Pipe C pula 140 dari permukaan tanah dan air sekali 120 meter dari permukaan tanah. Okey, ini adalah penyeraan bagi sistem pengagihan kampung miliga dengan menggunakan rumus Hazen-Williams. Yang pertama, kita perlu mencari pengiraan bagi pipe AB, iaitu jumlah populasi dia 2,800. Okay. Design flow dia, formula dia, Q darab dengan populasi darab dengan 3 jenis penampungan pipe bahagi dengan formula dia 24 darab 60 darab 60. Okay, kita dapat 14.6 liter per second. Okey, lepas tu kita nak dapatkan pula 52.5 meter padu ni 1 liter bersamaan dengan 3.6 meter per second. Jadi kita darabkan dengan 14.6 meter per second, kita dapat 52.5 meter per second. Okey, size estimate dia 200. Size estimate tu 200 mm. Okey, untuk kita dapatkan loss each 1000 meter, kita kena guna formula Hazen-Williams, iaitu sama dengan 1128 darab dengan 10 kuasa 9 bahagi dengan diameter dia, diameter kuasa 4.87, lepas tu darab dengan kurungan Q bahagi dengan 100 kuasa 1.85. Lepas tu kita dapatlah untuk each 1000 meter tu dapat 2.1. Untuk length ni kita menganggarkan saja 800 dan actual ni kita darablah 2.11 darab 800. Lepas tu kita bahagi dengan 1000 dapatlah 1.7. Okey, surface level dia pula, okey, A dia 180, B dia 160. Okey, bagi hydro level dia pula, A sama dengan 200, B sama dengan
200 tolak 1.7. 1.7 ni kita dapat daripada ayat cuba tadi. Okey, kita dapat jawapan ni sama dengan 198.3. Okey, untuk head user pula, A dia 200 tolak 180. Kita dapat jawapan 20 lebih besar daripada 15 meter. Jadi dia sesuai. Okey. Yang B pula sama dengan 198.3 tolak 160. Okey, sama dengan 38.3 lebih besar daripada 15 meter. Okey, jadi dia sesuai. Okey, yang BC ni. Okey, jadi untuk yang BC dan D, kita ulang saja benda yang sama untuk kita dapatkan nilai head user dia. Okey. Okey, untuk lakaran anggaran gambar rajah ini pula, kita perlu menentukan sama ada betul atau salah yang kita kira tadi tu antara pipe dan tangki air, antara panjang pipe tu dan tangki air. Okey. Akhir sekali rujukan saya boleh tengoklah ada 3 rujukan di sini. Okay, itu sahaja daripada saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.